bersama dengan narasumber kita ni iaitu Yang Mulia Tuan Haji Nur Husaini bin Haji Hussein. Beliau merupakan pegawai latihan Institut Perkhidmatan Awam. Jadi Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat. Sehat ya. Itu dia. Ya. Jadi di sini ya, seperti dengan topik kita ni pada pagi ini Tuan, motivasi kepimpinan diri bekerja dari rumah. Memang betul bekerja dari rumah ini indah sana. Saya sendiri pun menghadapinya lah. Jadi untuk motivasi diri, untuk kesihatan mental kita ni. Jadi ingin diketahui apa ini maksudkan dengan tajuk kita ni harian itu, Tuan, iaitu motivasi kepimpinan diri bekerja dari rumah. Silakan. Silakan. Okay. Terima kasih Pak Wazi dan Filza UF ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita bawakan satu tajuk tentang motivasi pengurusan seperti lihat tajuk motivasi kepimpinan diri bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah seperti saya definisikan, semua sudah maklum ya, simple aja. Motivasi pun sudah maklum, tapi saya ringkas saja. Motivasi itu adalah satu dorongan untuk kita bertindak untuk mencapai sesuatu itu. Motivasi itu juga boleh bersifat luaran dan dalaman. Dan motivasi juga, motivasi sendiri itu juga dia boleh bersifat menurun dan sebagainya. Berkaitan dengan kepimpinan diri pula, motivasi kepimpinan diri bekerja di rumah, kita dulu highlight dulu makna secara ringkas ya definisi kepimpinan diri. Saya pecah pada dua. Kalau kepimpinan diri kepimpinan definisikan dengan cara berbeza-beza. Kalau dia sebut kepimpinan, orang selalu kaitkan dengan orang yang ada jawatan, yang ada kuasa. Ketua lah, ketua tu tak. Tapi kalau kita lihat di satu sudut lagi, kepimpinan kalau kita kait dengan surah Az-Zariyat ayat 26, auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mungkin kira maksudnya kata Allah, hendak menjadikan jin dan manusia itu benda lain dan bukan untuk beribadah padaku. Bila sebut beribadah, itu merupakan tanggungjawab. Bila sebut tanggungjawab, itu adalah makna kepimpinan diri kita. Ya, dalam kita mengaitkan motivasi kepimpinan diri bekerja dari rumah, saya pecahkan kepada motivasi bekerja dari rumah sebagai kepimpinan diri ketua dan juga kepimpinan diri ahli organisasi itu sendiri. Kalau kepimpinan diri ketua itu tidak saya highlight secara meluas, secara umum saja, saya akan perkasakan motivasi kepimpinan diri diri sendiri. Memanglah kita setelah kita melalui situasi pandemik bermula pada gelombang pertama, kita telah banyak dikenalkan dengan tema-tema nama-nama seperti Norma Baru, SOP, BCP, SD, SSM dan macam-macam lagi nama-nama lah setelah Norma Baru itu dikenalkan. Ini semua adalah ada kena-mengena dengan kaedah atau gaya berkerajaan. Merupakan satu peraturan yang perlu dipatuhi dan sebagainya. Okey, jadi bagi seorang pemimpin, kita kaitkan dulu pemimpin diri kita ni terlebih dulu. Kalau tugas seorang pemimpin adalah memimpin organisasinya sendiri tu namun kepimpinan terbaik untuk menjamin kejayaan yang bermakna hanya tercapai apabila pemimpin belajar untuk memimpin dirinya dulu. Biasakan tu ada orang cakap pimpin diri sendiri dulu baru pimpin orang. Kadang-kadang orang akan percaya kalau perbuatan, orang lebih suka melihat perbuatan yang dibuatnya tu mengam-mengam ataupun tindakan yang dibuat itu mengam-mengam. Jadi contoh tu jadi positif atau negatif tu pulang. Okey, dan kepimpinan diri itu juga bermula daripada kesedaran setiap individu, seperti mana yang Pak Razi ada nyatakan tadi kan, dia kena menggunakan dengan disiplin, bagaimana yang katakan Filzah tadi, bukan senang sukar bagaimana kita bekerja di rumah. Jadi dalam hal ini, setiap orang perlu sentiasa ada peluang untuk ia muhasabah dirinya, sama ada dia bergelar sebagai pemimpin dalam jabatan, ataupun paling-paling tidak pun pemimpin dalam rumah tangga umpamanya, keluarga umpamanya. Siapa ada kena mengenai dengan keluarga dan rumah tangga ni nanti saya akan kaitkan nanti bila sampai ke perbincangan kita nanti. Itulah sebagai mukadimah, kita perlukan motivasi dalam memimpin diri kita dan memimpin orang lain dalam bekerja dari rumah.
Jadi Tuan Haji, kadang-kadang benar tu payah agaknya lebih senang dikatakan disambut daripada kita ni melaksanakan. Betul. Kenapa agaknya susah untuk kita ni mengasas disiplin? Kenapa agaknya susah untuk kita ni mendapat motivasi tersebut, walaupun kadang-kadang pelbagai cara untuk kita ni memotivasikan diri, tetapi ada saja halangan, ada saja gangguan, ada saja ketidaktenangan jiwa kita ni apabila kita ni inginkan berdisiplin itu. Tapi hati mau berdisiplin, hanya masalahnya susah. Jadi apa komen daripada Tuan Haji sendiri? Okey, terima kasih. Kita kaitkan dengan pejabat awam. Bila kita bergerak sebagai pejabat awam, kita ada tanggungjawab yang dipikul, amanah yang dipikul. Kita bercakap dengan pejabat awam ni, kita ada jawatan, kita ada gaji, kita ada tanggungjawab. Ini merupakan amanah. Okey, amanah yang perlu ada. Sebelum saya kaitkan dengan amanah itu, kalau kita kaitkan dengan seorang pemimpin organisasi, ia perlu ada sikap pemeduli. Kalau saya sebut pemeduli itu seperti dalam era dalam zaman musim COVID-19 ini, dia perlu ada stand for memperolehi maklumat pekerja melalui platform. Platform ini ia mesti motivasikan diri, takut dia jadi siapa pekerja koloninya, semua anda tahunya. Tapi jadi yang hal ini, peduli yang pertama ialah ia kena sentiasa contoh bertanya melalui WhatsApp ataupun ada segi Zoom ke whatever. Kedua juga seorang ketua atau jabatan dia perlu ada satu empati yang tinggi. Dia mesti faham gaya situasi bekerja work from home oleh organisasi. Dia sama kan? Ada pekerja teknikal, tukang kabun. Bila tukang kabun kita jabat, bila work from home akan dikabunkannya. Contohlah. Niat sejak itu. Ini harus faham cepat-cepat. Mengubah tukang masak umpamanya. Dia sudah kerja di rumah, akan masaknya untuk umpamanya. Contoh. Apalagi dan contoh-contoh lain macam-macam, cikgu dan sebagainya. Jadi kita harus lihat situasi. Dan arti kata dari segi dari segi pemikiran juga, konsep pemikiran setiap pekerja itu dia sama kan? Sama, ada cepat berangkat, lambat, ada yang orang dah high tech dan sebagainya. Ini kena ada rasa simpati daripada ketua dalam mendengani pekerja mereka. Seterusnya pula juga perlu ada dedikasi terhadap tugas yang segera atau sebaliknya. Ini seorang ketua, seorang pemimpin dalam jabatan, saya yakin dan percaya memang cukup berdedikasi. Sentiasa bertanya apa sudah progres tugas satu. Ini urgent ni, ini dan sebagainya. Tapi harus diingat juga, urgent juga, tapi ini kena rancang. Ketua kena rancang. Ini yang sentiasa ad hoc saja kan, kita kena rancang. Ini saya rasa ketua memang bijak. Okay. Seterusnya, ubah suai gaya kepimpinan yang relevan dengan situasi. Sudah saya sebut tadi itu, ada pun lagi saya highlight. Seterusnya peduli lakukan interaksi sosial, bukan formal dengan bawahan. Kadang-kadang pejabat berapa formal meeting umpamanya, tetapi di luar pejabat maksud saya ada bila kita work from home, sekali lah bertanya khabar. Cocok biasa apa kabarmu? Nuna kau beli bunga tu umpamanya. Are you okay? How about your baby? Macam sebagainya. Anak-anak macam mana okay? Ataupun sekurang-kurangnya tu sebagai satu psikologi untuk menengani risau dan sebagainya. Macam-macam lah dalam pandemik ini. Tambah lagi di Brunei ini mungkin meningkat dari sehari ke sehari mereka yang terkena positif. Ini hal-hal ni jiwa secara psikologi insya-Allah dengan bertanyakan berinteraksi ada kekerapan dalam arti kata paling kurang pun seminggu sekali lah. Tapi bukan bercakap pasal kerja, bukan. Cakap pasal yang lain pula. Dan seterusnya sebagai seorang pemimpin dia kita ikhlas dalam memimpin bawahannya. Dan seterusnya pula kita kaitkan mengapa penting seorang pejabat amanah tu pasal kerja tu amanah apa? Kita buat amanah, stand for anggap kerja tu sebagai amanah. Walaupun kita bekerja di rumah, bos mana melihat. Yang melihat bisnis mana. Kalau pimpinan diri yang baik, alhamdulillah ya kuat. Lapang sendiri di Zooming meeting. Itu contoh pimpinan diri kalau ayah. Kita tahu tu amanah. Walaupun bos dah melihat kan. Okay. Yang M pula amanah tu melaksanakan tugas satu dengan niat yang betul-betul. Betul-betul niat yang betul-betul kerana rezeki itu kena ada keberkatannya juga. Dan ambil tanggungjawab di atas tugas yang dilaksanakan. Jangan kita ni lepas tangan. Arahan dibagi-bagi tapi dia ada dia punya follow up umpamanya. Kita sendiri pun dia ada memfollow up kerja-kerja yang kita ni dimandatkan itu. Dan juga kena sentiasa naikkan mutu dan produktiviti kerja walaupun dia bekerja tu di rumah. Memang banyak kekurangannya di segi teknikal dan sebagainya tetapi cuba berusaha untuk naikkan mutu. Dan amanat stand for amanat pemimpin perlu ditaati dan dipatuhi. Jangan dilawan-lawan patuh saja selama mana dia tidak berlaku zalim lah.
Sama mana apa yang diarahkannya tu apa ni sampai orang kita ni tidur malam punya tu mantap patut lah. Ini amanah yang diberikan tu, amanah yang diberikan tu cuba taati dan dipatuhi. Bukan ditakuti. Kita taati dan dipatuhi. Takut lain. Depan hormat, belakang tu lain tu takut tu. Tapi kalau galat ni depan belakang dia taat dan patuh lah macam tu. Dan harapan apapun yang kita buat kerajaan ni Allah mudah-mudahan mendapat redha Allah. Itulah yang betul pentingnya seorang pejabat awam tu kena kerja dengan amanah. Sebaiknya bekerja ini bekerja dari rumah. Itu dia. Jadi di sini saya sendiri pun merasa bagaimana bekerja dari rumah, work from home ni memang banyak penyorang rintangannya tu tuan. Ada dengan melayan anak-anak lagi, lepas satu sibuk terbarukan duduk depan komputer, sibuk takkan menjamur. Jadi apa mungkin ada tips motivasi dari tuan sendiri yang boleh dipraktikkan kepada saya ataupun orang yang bekerja dari rumah ni, mungkin ada tips-tips yang mungkin kalau saya berfikirkan pembahagian masa, tetapi walaupun kita ni kan membahagi masa, macam tak ada batasan di rumah tu kan. Betul. Jadi batasan bersama dengan anak-anak ndak ada bah. Ndak kan dikurung anak-anak tu mungkin ataupun sebagainya. Tapi apa agaknya? Macam mendisiplinkan diri, mengkiin SSM tu pun payah tu tuan. Sepatutnya jam-jam macam ni clock in, kelupaan. Kadang tengah hari baru clock in, malam pun kadang terlupa clock out 24 jam. Musuhnya bekerja. Jadi macam mana untuk memotivasikan diri ni untuk bekerja dari rumah tuan? Macam mana tuan? Silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kulazi dan juga Firzah. Memang setiap orang lain lain dia punya komitmen, situasi, dia punya background berbeza-beza. Tapi tips yang dibagikan ini insyaAllah mungkin boleh membantu. Saya gunakan perkataan teranah. Teranah, bekerja kepimpinan diri itu ditekadkan diri awal bangun pagi. Secara individual, kita sebagai ayah atau sebagai ibu, sebagai isteri atau suami, kita kena tunjukkan, show yang kena itu di awal pagi sudah get ready. Atau motivation untuk diri dan juga motivation untuk keluarga kita ni, anak-anak kita ni, siapa saja yang berada di rumah tu. Kedua, elakkan berabot menyediakan keperluan kerja dan keluarga. Contoh benda yang akan dipakai besok, anak get ready sudah malam. Kalau yang melibatkan anak umpamanya kadang-kadang, dia semua orang mampu kan mendapat device perantian gadget dan sebagainya, dan bersharing-sharing sebagainya. Dia boleh atur jadualnya. Saya percaya pihak MOE pun, pihak Mora pun, sisi keedah belajar di rumah pun memang cukup teratur. Jadi istilahnya orang berabot. Dia semestinya orang tu sentiasa online live dah. Jadi yang itu kena bijak. Jadi sebagai ketua rumah tangga, kena pastikan benda ni indah berabot nanti pagi-pagi. Dan juga ruang-ruang seperti mana yang kata Firzah tadinya, SSMM pun payah. Terintai. Kita intai sedikit bila yang kira-kiranya boleh dah kena ganggu lah SSM tu. Dan kita tulis umpamanya arah meja makan umpamanya. Jangan lupa Firzah, SSM. SSM. Kalau anak-anak pun SSM sistem sumber manusia di tangan lah. Bukan yang negara di kerja di rumah mesti SSM tu. Wajib tu. Kalau di pejabat memanglah kedatangan harian tu di rumah kena buat macam tu. Tapi ada orang lupa itu bukan yang kita ingat dapat anu clock out dah tu. Betul. Jadi kita hadir. Okey. Jadi banyak isu tahu tu apa perkara yang perlu disediakan tu sediakan awal. Sebenarnya ruang tempat bagi-bagilah tempat dan sebagainya. Okey, yang seterusnya riyadhah. Ini penting juga agar kita ni terus terdorong bersemangat bekerja dari rumah, kita kena ada riadah pagi dan petang. Riadah ni adalah satu aktiviti santai lah, seperti berehatkan minda. Dia semestinya melusir jauh-jauh lah. Kita ni dalam sekatan ni, dalam terkawalan dia juga dia. Cukup tadi kerja di rumah, riadah pagi itu seperti menyiram bunga, menyapu sekajap lah. Belum start kerja 7.45, sampailah kalau bangun awal lah. Bagi yang bangun akhir, apalah, kita tahulah sendiri lah. Jadi patang pun sama juga. Adakah riadah tu? Santai, habis kerja, kalau orang work from home, ada setengah-setengahnya tu kena buat BCP, ada kerja-kerja technical yang perlu datang pejabat, ada juga. Tapi kena kita ni work from home ni, macam biasa tu sampai 4.30 tu. It depends lah kadang, dia sampai 4.30, habis dah kerja kena bagian ya, it depends lah kepada bidang dan tanggungjawab, bagaimana pemimpinan tu sendiri mengatur kesesuaian. Dan TERA pula, kerana ambil sikap indah ketinggalan. Dalam arti kata, ketinggalan ni,
ialah ada saja informasi itu tahu kita ni. Sampai ni orang sekarang ni hidup ni dia dapat lari bah, segala maklumat tu ada bah. Ada maklumat keluarga, bisnes, ekonomi. Sampai handphone di tangan-tangan kan, WhatsApp. Jadi, 20 tahunnya tapi cek grup grup WhatsApp kita gitu. Wah, kita. Daripada melihat email, nak ketinggalan untuk dapat maklumat dan sebagainya. Sama juga kita ni secara rasa minda ni sentiasa bekerja, berfikir, menambahkan ilmu, kita boleh adakan sisi pembelajaran sendiri ya, menggoogle yang ada kena dengan kerja, umpamanya untuk lebih cekap, lebih efisien boleh ataupun sebagai nombor ketinggalan lah. Ni sudah bekerja di rumah 3 bulan dah ada progress, dah tak cuma tu biasa tu motivasinya mungkin menurun jadi perlu ada memang kalah lah. Okey, nombor 1 TERAN pula, note down setiap arahan ketua atau tanggungjawab. Maksudnya note down sini ialah catat. Kalau yang jenis apa ni tajam ingatan macam Fakhur Razi mungkin kan mesti mudah kan. Saya ni ingatan saya ni kadang-kadang selalu lupa pulang. Kalau dulu mungkin ingat tapi kadang lupa. Tapi ada hikmah juga tu kalau semua ingat payah tu. Ada hikmah. Kalau semua ingat lupa payah juga. Mesti kadang-kadang apabila kita diingat semua ingat yang manis dan yang pahit kita diingat payah kan move on. Baik juga ada dilupa-lupakan tu sedikit lah. Dia berpada-pada lah. Betul. Satu lagi TERAN maksudnya pula. Kerana adakan grup syura ataupun berbual. Ini penting ni. Pesan-pesan tu pelajar. Kadang-kadang kita ni ada wujud orang tu. Contohlah katakan orang tu bahagian staf bawah lah yang orang ada berapa handy lah dapat di tangan-tangan dah handphone ni umpamanya ada melalui email ke melalui Zoom meeting classroom dan sebagainya. Kadang-kadang buat grup untuk bincang-bincang tentang apakah buat grup khas syura berbual-bual bincang-bincang buat semata supaya ini terasa ketua dengan pekerja tidak ada rasa janggal. Maklum sajalah dia pernah berjumpa secara fizikal 3 bulan kali belum 3 keturunan, baru 3 bulan pun sudah kadang-kadang memang duping. Kurang-kurangnya bila kita ada buat grup berbual sama ada melalui WhatsApp atau video call, insya-Allah motivasi dalam tadi bersosial, berkawan kita mengharapkan hubungan sama kerja insya-Allah boleh terbina dengan baik Dan akhir sekali kerana hindari berjauh dalam waktu bekerja. Perlu diingat dalam bekerja tu walaupun kita ni dah nampak tu, kata kami sendiri pun diberitahu kalau akan keluar, ada contoh membawa isteri ke, membawa anak ke, ada something yang important sebenarnya, kena minta izin, minta maaf, minta izin tuan, saya menemani isteri atau hospital, insyaAllah, lepas kembali nanti, bla 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 tu. Minta izin. Cuma tu. Kenapa? Dia bekerja, dia salah tu dalam waktu bekerja, perbaik dia di rumah. Dia berjualan, dia menghantar jualan jadi runner, dia apa? Tidak boleh. Mencari itu namanya menjara. Mana penting. Yes, dah boleh. Dalam projek dah boleh itu cuma tu. Tapi after waktu bekerja, mungkin boleh tapi katalah dah boleh terlampau banyak keluar juga kan. Maklumlah kerana ni pelapan dah boleh keluar. Keluar beranda boleh bilang tu. Ya apa-apa beranda okey. Itulah yang rasa ya teranah yang saya highlight tadi, tips-tips motivasi kepimpinan diri bekerja di rumah boleh membantu insya-Allah. Ya. Okey, baiklah. Rasa ingin mahu lagi membincangkan tentang hal ini tapi masa tidak cukup lah ya. Sangat cemburu. Sangat cemburu dengan kita ni. Mungkin work from home nanti Tani boleh sambung dah tuan. Okey tuan, terima kasih atas pengongsiannya. Itu mengenai dengan motivasi kepimpinan diri bekerja dari rumah. Alhamdulillah saya pun ada mencatat tadi beberapa tips mungkin boleh dipraktikkan nanti. Bukan nanti, boleh sekarang lah. Okey, jadi terima kasih tuan dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.